Wa anfiqu mimma ja'alakum mustahlafina fih. Belanjakanlah dari apa sahaja yang ditinggalkan kepadamu oleh Allah. Sekiranya saya nak keluar rumah, saya nak isi minyak kereta dan saya tinggalkan 2 anak lelaki saya di rumah dan saya pesan, kamu 2 jaga rumah. Jangan bagi orang lain masuk. Buat itu, buat ini. Saya bagi beberapa arahan dan saya pergi. Sekarang budak-budak ini mempunyai pada asasnya selama 20 minit itu. Mereka mempunyai kawalan sepenuhnya ke atas rumah ini. Sekiranya mereka nak bakar rumah ke atau time saya balik saya tak kenal rumah saya sudah, itu semua terpulang kepada mereka. Saya telah mempercayaikan mereka, saya tak ada CCTV kat rumah. Saya telah tinggalkan dorang di belakang dan dorang boleh buat apa saja yang dorang nak. Kadang-kadang bukan hanya tinggalkan orang di belakang. Kadang-kadang seseorang beri anda sesuatu. Seseorang berkata, hey, aku nak travel. Boleh kau jaga kereta aku? Jaga kereta aku untuk aku, ya? Dan mereka memberi kamu kereta dia. Sekarang kunci ada bersama kamu. Kamu boleh drive, kamu boleh melakukan apa saja yang kamu nak dengan kereta itu. Kamu sudah ditinggalkan dengan kereta itu. Boleh buat apa saja yang kamu mahukan. Allah berfirman, aku mahu kamu membelanjakan apa sahaja yang aku beri kamu dan biarkan kamu bertanggungjawab ke atasnya. Sekarang apa yang Allah telah berikan kepada saya dan membiarkan saya bertanggungjawab ke atas? Dia bagi saya lidah. Dia bagi saya mata. Dia bagi saya badan ini. Dia tak hanya beri saya kekayaan, dia bagi saya fikiran. Dia bagi saya masa. Dia banyak bagi saya. Dan dia meminta dari semua itu, aku mahu kamu mengembalikannya kepada aku. Sekiranya dia bagi kamu tenaga, dia mahukan tenaga anda. Sekiranya dia beri anda bakat, dia mahukan bakat anda. Sekiranya dia beri anda akal, dia mahu kamu menggunakan akal kamu. Kamu menggunakan akal kamu yang tajam. Habiskan dari apa yang Allah berikan kepada kamu, serahkan kepadanya. Sebilangan dari anda, Masya Allah, lelaki dan wanita mempunyai lidah yang sangat tajam misalnya. Sekiranya ada yang mengatakan sesuatu kepada kamu, kamu boleh mengatakan sesuatu yang nuklear sebagai tindak balas dan mendiamkan mereka selama beberapa generasi. Kamu memang pandai buat macam itu. Kata-kata itu keluar dari dalam kamu. Ke tekak kamu, keluar ke mulut kamu, kata-kata itu dah ready nak keluar. Dan kamu berkata pada diri sendiri, kemarahan dan tindak balas saya akan telan je. Saya akan bagi ini sebagai pinjaman kepada Allah. Allah berjanji dia akan memberi saya lebih banyak sebagai balasannya. Saya meminjamkan kemarahan saya tidak mahu sekarang. Ketika dorongan datang pada bulan Ramadan ini, apa yang Allah buat? Allah mengajar kita keseluruhan konsep ini, tangguhan kepuasan. Ketika puasa bermula dan ketika puasa berakhir, awak dan saya akan merasa lapar. Kita akan berasa dahaga. Sebenarnya utusan kami SAW malah memberitahu kita bahawa puasa lebih jauh melebihi daripada menahan dari makan dan minum. Dan jauhkan dari bersama pasangan suami isteri semasa puasa. Lidah kita berpuasa, mata kita berpuasa, telinga kita berpuasa, anggota badan kita berpuasa. Kenapa? Pada masa itu, pada waktu itu, saya telah memutuskan bahawa saya akan lebih berhati-hati. Saya akan lebih menyedari apa yang tertumpu pada mata saya. Saya akan lebih menyedari apa yang keluar dari mulut saya. Orang-orang yang mengganggu anda sebelum Ramadan masih mengganggu anda sepanjang bulan Ramadan. Perkara-perkara yang mengganggu anda, perkara yang anda tertarik seperti anda suka membuang masa dengan mereka, hiburan. Sebilangan orang pula berhabis dalam hiburan selama berjam-jam. Sebilangan orang berhabis di media sosial. Matahari naik, matahari turun. Mereka scroll skrin telefon. Itulah yang mereka lakukan. Apa-apa pun itu di bulan Ramadan ia tidak akan hilang. Kamu pula mula berfikir, oh taklah itu semua syaitan, tapi syaitan dah dirantai. Jadi sebaik saja Ramadan bermula. وَتَكُونُوا مِنْ بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ. Setelah syaitan hilang, kamu akan menjadi baik. Kamu akan hebat. Taklah, bukan macam tu sebenarnya. Ia tidak berfungsi seperti itu. Dia telah bagi kamu latihan yang cukup baik selama 11 bulan dan sekarang kamu bersendiri dan kamu masih perlu melakukannya. Apa yang dia telah latih untuk kamu lakukan. Bulan ini sebenarnya adalah masa untuk kita memahami apa maksud memberi pinjaman kepada Allah. Apa maksudnya menyerah di hadapan Allah. Idea pinjaman adalah Allah Azza wa Jal menjanjikan, menjamin bahawa dia akan bagi kamu balik. Sama seperti dia berkata, baiklah, apa kata kalau kamu tahan dari makan dan minum, apa kata kalau tahan dari keintiman pasangan, tahan semua itu selama berjam-jam ini untuk aku,
Dan aku menjanjikan kamu, menjamin kamu ganjaran dan faedah. Dan ganjaran dan faedah tersebut takkan ada atas meja buka puasa. Terdapat banyak lagi ganjaran dan faedah daripada apa yang ada atas meja. Apa yang kamu dapat dari bulan ini sangat berharga bahawa ia sebenarnya akan menjadi satu-satunya perkara yang bernilai semasa kita menghadap Allah. Apa yang sebenarnya berharga? Dalam hidup ni, wang berharga, rumah berharga, pakaian berharga, perhiasan berharga, perkara-perkara ni semua berharga. Kesihatan sangat berharga, badan anda berharga, makanan yang baik sangat berharga. Ini adalah perkara yang kita hargai dalam hidup. Anda tidak mahu memakai pakaian kotor, anda tidak mahu tinggal di kawasan yang buruk atau di rumah buruk. Anda mahu berada di tempat yang mempunyai nilai lebih kerana anda menghargai diri anda. Tetapi satu hari akan datang di mana semua ini tidak mempunyai nilai. Wa izal isya ru'utilat. Pada zaman dahulu semasa orang biasa bekerja sepanjang hidup mereka di padang pasir Arab, satu hari nanti kan aku mesti dapat beli unta. Anak-anak muda sekarang pula ada gambar Ferrari atau Mercedes di bilik dorang seperti satu hari ya, aku dapat beli kereta ni. Sekiranya orang Arab dulu-dulu ada poster pada masa itu, mesti dia gantung gambar unta. Ya, unta itu pasti akan menjadi milik aku. Bestnya kalau dapat drive unta tu, kan? Dan kemudian Allah berfirman, hari penghakiman tiba dan tidak ada nilai. Ia hilang. Apa satu-satunya perkara yang penting pada hari itu? Illa man atallaha biqalbi salim. Satu-satunya pengecualian adalah orang yang hadir di hadapan Allah dengan hati yang waras. Apa yang anda dapat dari Ramadan? Apa yang anda dapat daripada memberi pinjaman kepada Allah? Apa yang dia berikan kepada anda? Dia memberikan anda hati yang baik. Dia memberikan anda dan saya takwa di hati. Dia memberi kita ketenangan dan kedamaian di hati kita. Dan apabila kita dapat, tidak ada yang lebih berharga. Anda boleh kehilangan semua yang lain, tapi ini mengatasi semua yang lain. Setiap kerugian lain menambat balik hati kita. Itulah yang kita bertungkus lumus untuk kerjakan dalam bulan Ramadan ini.